Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini selawat Anwar. Nah, setiap pagi Isnin selawat Anwar. Sebelum itu kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والدرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والدرياق
ومفتاح عباد اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح عباد اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فيا عباد الله sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah setinggi-tinggi rafa' syukur kepada Allah kita rafa'kan, kita tinggikan kerana atas kurniaan Allah. Setelah seri delima kita tinggalkan 2 tahun lebih. Masya Allah, kehadiran pagi ini mengejutkan saya. Dia ada mimbar. Dia ada mimbar. Mungkin dibuat sembahyang Jumaat di sini. Kemudian meja dia Masya Allah cantiknya. Ukiran kayu lagi alhamdulillah. Kerajaan. Pandemik ni sebenarnya dia bawa rahmat. Walaupun di sebalik musibah yang melanda, namun terselit di situ selautan rahmat yang maha luas daripada Allah. Yang dikatakan sedikit ujian Allah Ta'ala beri, selaut rahmat Allah Ta'ala limpahkan. Maka kita sebagai hamba tak lain tak bukan hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ingatkan saya tak main datang sini, sebab jadual saya dah asing dah ke tempat lain. Tetapi Masya Allah, Kak Ina masih lagi menjemput saya. Terima kasih Kak Ina atas kesudian memanggil hamba yang serba kekurangan ni untuk duduk di depan walaupun rasa tak layak. Duduk di hadapan ni, berhadapan dengan orang-orang yang hebat, bersimpuh di hadapan saya. Ketahuilah sesungguhnya andai ada kesilapan dalam memberi fatwa ataupun percakapan saya, sila tegur. Musibah seorang guru apabila anak murid dia takut nak tegur, walhal dia salah. Tak semestinya yang jadi guru tu semua betul. Kita kan manusia. Jadi segala kesilapan sila beri teguran kepada saya. Alhamdulillah kita hampir sampai ke penghujung melalui kitab Syama'il Muhammadiyah. Walau sedih dan sayu rasa hati, ibarat nak berpisah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang terakhir untuk kita baca. Banyak lagi hadis tetapi tajuk ni tajuk terakhir, yakni bab mengenai kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab saya muka surat 129. Okey, ada kitab satu lagi muka surat 202. Hadis 385. Hadis 385. Dah nak?
Kita baca dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ammar al-Husain bin Huraiz wa Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Anas bin Malik qala akhiru nadratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashfus sittarati yaumal itsnain fa nadartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushaf wan nasu khalfa Abi Bakrin fakada an-nasu an yattarabu fa asyara ila an-nas an ithbutu wa Abu Bakrin ya ummuhum wa alqa as-sahj wa tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yaum. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, kali terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika baginda membuka tabir rumah baginda pada hari Isnin. Aku melihat wajah baginda begitu jernih seperti lembaran kertas. Ketika itu para sahabat bermakmum kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka hampir-hampir memutuskan solat. Baginda memerintahkan para sahabat agar tidak berganjak dari tempat mereka. Dan Abu Bakar mengimamkan mereka. Kemudian baginda meletakkan tabir untuk solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari itu. Hadis daripada Anas bin Malik menceritakan kali terakhir beliau melihat Nabi SAW pada pagi Isnin ketika mana nak memulakan solat subuh yang diimani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana solat nak didirikan, makmum sedang berdiri sama rapat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di hadapan. Tiba-tiba setelah ni tirai, kita panggil lansir pintu. Rumah Rasulullah ada lansir pintu nak. Disingkap oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, Nabi berdiri, Nabi tersenyum. Antara senyuman terakhir yang dilemparkan pada jemaah. Rumah Nabi, rumah Sayyidatina Aisyah memang berhadapan betul-betul dengan Raudhah. Nah, dan tak jauh mungkin dari sini pergi dinding tu. Nah, bila Nabi buka, jemaah para sahabat yang sedang duduk tengok, wajah dia kata Sayyidina Anas bin Malik, wajahnya putih seperti kertas. Muka orang sihat. Walhal dah 2 minggu Nabi tak boleh bangkit. Nah, Nabi bangkit, Nabi jatuh. Nabi bangkit, Nabi jatuh. Nabi sakit kepala nak. Nabi wafat kerana sakit kepala. Tak tahulah apa punca sakit kepala baginda. Tapi antara rentetan untuk menjadi asbab kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan kita selalu tanya kalau orang mati sakit apa nak? Sakit apa? Walaupun kita tahu syarat mati itu bukan sakit. Tapi nak tanya juga dia sakit apa? Jadi Nabi ni di antara asbabnya ialah dia sakit kepala. Yang dikatakan diikat serban di kepala dia. Sampai ketika mana Sayyidatina Aisyah ikat ni dia kata kuat lagi, kuat lagi, kuat lagi. Dia rasa macam mengurangkan kesakitan pada kepala dia yang berdenyut-denyut mungkin. Kemudian dia akan tidur dalam keadaan kepala yang diikat kuat dengan kain serban dia. Dan pada pagi yang terakhir tu, itulah kata Anas bin Malik, kali terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadis ni, kita heran, kenapa kali terakhir? Bukankah Anas ni duduk dengan dia? Anas ni duduk dengan dia. Di antara insan yang menyediakan air mandi Rasulullah, yang menyediakan air minuman Rasulullah, yang melayan makan dan minum Rasulullah. Tapi kenapa pagi Isnin tu pagi terakhir? Sebab lepas subuh depan nanti ada kuliah.
Lepas habis kuliah, baru balik ke rumah. Rasulullah kan wafat pada waktu duha. Jadi dia dapat khabar daripada Sayyidatina Fatimah, Rasulullah dah pun wafat. Jadi sebab dia kata itulah kali terakhir para sahabat yang lain. Dalam rakaman hadis ni kalau kita tengok, dia tengok Rasulullah dalam keadaan wajah yang putih jernih macam kertas. Punya segak, punya cantik. Rupanya orang nak pergi berjumpa dengan kekasih dah. Wajah penuh keceriaan. Dia pun kata dah sihat dah tu, nampak muka cerah. Biasanya kalau kita tengok orang sakit tu, kalau hari terakhir tu dia nanti buka mata, mungkin bukanlah semua kan. Orang nanti kata, hari ni nampak sihat. Mau makan sikit dah. Boleh dah buka mata, nampak cergah lah. Daripada hari-hari lain yang semakin lesu. Rupa-rupanya hari itu hari terakhir. Nabi bangkit dengan keadaan dipapah oleh Sayyidatina Aisyah. Pegang muka pintu, selak tirai. Tengok sahabat-sahabat yang sedang hendak mendirikan solat subuh. Bila tengok sahabat, tengok dia tengok sahabat. Dia melemparkan senyuman yang terakhir, yang mana kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tak pernah kulihat senyuman semanis itu yang baginda berikan. Rupanya itulah yang terakhir. Dia bila Abu Bakar tengok-tengok Rasulullah ni berdiri, dia pun punduk ke belakang daripada menjadi imam. Dia nak bagi laluan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah buat isyarat tangan agar para sahabat dan Abu Bakar As-Siddiq meneruskan solat subuh kerana baginda tak mampu lagi. Tak mampu lagi untuk menjadi imam. Lepas tu dia pun tutup. Dan tutup itu adalah tutupan yang terakhir. Ada sahabat yang boleh masuk 2-3 orang. Yang lain hanya menanti di luar. Dan banyak yang senang hati bila tengok keadaan Nabi SAW pasal nampak dah sihat dah tu. Dah boleh bangkit berdiri. Tengok kami tadi ni, mungkin cakap macam itulah penduduk-penduduk Madinah di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in. Jadi rupa-rupanya itu adalah senyuman yang terakhir, kata Anas bin Malik. Dalam sambungan hadis ni, kata Anas bin Malik, andai ku tahu itu adalah senyuman yang terakhir, nescaya aku akan meluru dan memeluk baginda. Namun ku tak tahu. Hati dia kata Rasulullah esok akan keluar. Tak esok, saat lagi Zuhur nanti keluar. Bagi para sahabat yang terlalu mencintai baginda ni, tak mungkin Rasulullah mati dalam usia muda. Tapi bila pertemuan kekasih dengan kekasih Allah dan Rasul, itu yang dikatakan, aku bertemu dengan kekasihku dan aku meninggalkan kekasih-kekasihku. Para sahabat dan juga umat adalah kekasih-kekasih Rasulullah. Sementara Allah Azza wa Jalla adalah kekasih terunggul yang bertahta di hati baginda. Jadi kata hari ini adalah hari pertemuan kekasih dengan kekasih. Ada di antara hadis-hadis lain yang merakamkan sejarah kewafatan Nabi SAW. Seterusnya, haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri qala haddatsana Sulaim bin Akhdar an Ibn Aun an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah qalat kuntu musnidatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri aw qalat ila hijri fada'a bi tastin liyubula fihi thumma bi'ala famata. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadaku atau ke ribaanku. Baginda meminta bekas untuk dijadikan tempat baginda membuang air kecil. Setelah itu baginda wafat. Hadis dari Aisyah ni paling banyak lah. Sebab Aisyah yang ada di sisi Nabi SAW. Kata Aisyah, ini di antara sejarah-sejarah Tu mah dia saat akhir kewafatan baginda.
Dicantumkan oleh Imam Ibnu Ishaq, lalu dijadikan satu rangkaian kisah. Apa kita baca hadis-hadis sahih daripada Sunan At-Tirmizi ni, nanti kita akan cantumkan menjadi satu cerita saja. Kita baca dulu terakhir hadisnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana baginda dekat nak wafat, dia nak bangkit duduk. Dia nak bangkit duduk. Bila dia nak bangun, Aisyah angkat baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu sandarkan di dada, di bahu. Nabi bersandar. Kepala Nabi ada di atas bahu Sayyidatina Aisyah. Allah, bahagianya wanita ni kan. Nabi nak buang air kecil. Mati tu sakit lah. Lepas tu dia minta bekah untuk dia buang air kecil. Kemudian Aisyah bagi. Aisyah kata lepas tu wafat. Macam-macam. Dia akan cerita lagi apa dia. Hadis seterusnya. Hadatsana Qutaibah. Hadatsana Lais an Ibn Had an Musa bin Saris an Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah annaha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadahun fihi ma wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah thumma yamsahu wajahu bil ma thumma yaqulu Allahumma a'inni ala munkarat atau qala ala sakaratil maut. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda menghadapi kematian. Di sisi baginda terdapat bekas yang berisi air. Baginda memasukkan tangan ke dalam bekas itu, kemudian mengusap wajahnya dengan air sambil berdoa, Ya Allah, bantulah aku mengatasi dahsyatnya kematian atau melalui sakaratul maut. Hadis yang ditinggalkan oleh Aisyah kepada kita ini menunjukkan bahawasanya sakaratul maut sakit sangatlah. Sakit sangat. Rasulullah ni kekasih Allah tapi dia juga sakit. Kata Aisyah, di sebelah Rasulullah ni ada satu bekas air. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil bejan. Bejan ni satu bekas, satu mangkuk air. Dia minta kepada Aisyah satu mangkuk air. Lalu diletakkan di sebelah dia. Kemudian dia rasa panas, dia ambil, dia sapu di muka. Dia rasa panas, dia ambil, dia sapu di muka. Orang yang nak mati ni, kita akan pegang dia punya jasad dia panas. Macam orang demam panas. Panas sungguh-sungguh. Kemudian, bila dia sapu di muka, bagi korang, pedih dia. Jadi kita boleh buat satu kias. Apabila kita menziarahi orang yang sedang nazak, orang tu dekat abang kita kata dia nazak, tapi kita ziarahi dia, kita ambil air, sapulah di muka dia. Dan kita ni umat biasa, sapulah pada bahagian-bahagian anggota wuduknya, terutama anggota yang wajib saja. Sapu muka dia, sapu tangan sampai siku, sapulah kepala dia. Baki air tu, sapulah pada bahagian kaki. Sesungguhnya, orang yang nak mati ni, dia kalau boleh dia nak lari. Dia nak minta tolong. Panasnya, pedihnya, sakitnya. Antara yang melegakan kepedihan, kesakitan sakaratul maut ni adalah kita basuh pada bahagian-bahagian wudu. Maaf, bukan basuh, sapu air. Kalau basuh sekali dia bawa paip pula pergi jurus kita sapu. Kalau kita tengok orang yang duduk bubuh kentola di atas kepala tu pun tak apa boleh kan dia tak nak mengurangkan suhu kepanasan pada badan si pesakit tu tadi boleh. Tetapi sebaik mungkin kita sapu macam
Rasulullah buat dekat diri dia. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, dia ni jadi merah kulit dia seperti udang yang dibakar. Kata Aisyah, udang yang kena bakar warna merah. Nabi kan putih. Bila dia sakit, sakit tu bercampur dengan panas yang amat sangat, menyebabkan kulit baginda jadi merah. Bahkan ketika mana Sayyidatina Aisyah yang meriba di pangkuan tu, dia juga berpeluh-peluh sebab bahang badan Rasulullah tu melekat kepada dia sampai dia pun berpeluh. Begitu juga Sayyidatina Fatimah yang berada di sisi baginda yang memegang tangan bapa dia. Dia juga berpeluh. Itu yang di antara sejarahnya. Ada orang bagi salam. Dia kata kepada Sayyidatina Fatimah, kita tengok siapa yang main. Walhal sahabat yang semayang tadi ni, dia pun tak habis berkuliah lagi. Siapa yang bagi kuliah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kuliah subuh. Lepas tu, Fatimah pergi jenguk, tak ada orang, masuk balik. Dia diam tepi ayah dia. Siapa? Tanya ayah dia. Tak ada siapa. Dia tutup balik pintu. Kemudian, lagi sekali bagi salam, dia keluar pergi jenguk, tak ada juga. Dia balik main bagi. Dia kata, tak ada siapa pun. Ayah dia kata, singkapkan tirai. Buka. Sesungguhnya Israel dah datang. Datang menjemput Nabi SAW dengan cara yang begitu beradab, memberi salam. Tapi masuk malaikat Israel, menangis, mengatakan, waktu aku turun, setiap lapisan langit, para malaikat mengucapkan takziah. Jibril tak sanggup masuk. Kata Israel, Jibril turun bersama-sama aku. Tapi Jibril tak sanggup masuk. Ya Allah. Kepergian yang ditangisi seluruh makhluk di langit dan di bumi. Jibril ni sebenarnya dia tak sanggup tengok Rasulullah sakit dah. Sebab tu dia tak turun mai. Dia turun tapi dia tak masuk. Minta maaf lah. Saya tak boleh tahan. Kalau kita yang tak hidup dengan Rasulullah pun rasa kehilangan, apatah sahabat lah. Kita hanya kenal Rasulullah dari jauh. Ya Allah, Allah SWT. Minta maaf. Saya minta maaf. Allah SWT. Summa yaqulu, kata Sayyidatina Aisyah, kemudian baginda berkata, Allahumma a'inni. Ini doa ketika menghadapi sakaratul maut. Kita cuba peringat dari kita dah. Doa ni Rasulullah baca sebab Rasulullah dalam keadaan sedar. Kita tak tahu dalam sakarat ni kita macam mana. Yang pasti kita semua nak mati. Cuma sakarat kita tak tahu macam mana. Jadi kita jadikan petikan daripada doa Rasulullah ini sebagai doa kita. Dalam keadaan kita sedar hari ini. Apa dia? Allahumma a'inni ala munkarat. Ataupun dia kata ala sakaratil maut.
tanda doa ni ambil daripada Allahumma a'inni ala munkarat au ala sakaratil maut. Au qala tak payah beri. Allahumma a'inni ala munkarat au ala sakaratil maut. Tanda itu garis kat bawah tu. Jadikanlah doa harian kita, ya Allah. Kata Nabi SAW, bantulah aku, tolonglah aku mengatasi dahsyatnya kematian ataupun melalui sakaratul maut. Kita dalam keadaan sedar, sebab saya kata kita tak tahu macam mana sakit kematian kita ni. Ada yang tak sedar, terus pergi. Tidak lah. Koma terus pergi dijemput oleh Allah. Ada yang dalam keadaan sedar, duk cakap elok-elok lah, tiba-tiba dijemput. Jadi waktu bila yang kita nak bawa doa ni, bawa dalam selepas solat. Di antara waktu mustajab doa, yang ni selepas solat. Ataupun selepas kita baca Al-Quran. Ataupun selepas kita berwudu, di antara doa, tempat-tempat ataupun masa doa yang paling mustajab. Ataupun 1 detik di antara hari-hari Jumaat. Yang mana Rasulullah pernah berkata, 20 minit sebelum masuk waktu maghrib pada hari Jumaat adalah di antara detik yang makbul doanya. Mungkin kita boleh rangkaikan di antara doa ini lah. Allahumma a'ini, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ala munkarat, untuk menghadapi munkarat, yang sakaratul maut. Yang ni sesuatu yang pasti kita jumpa. Sakitnya yang amat sangat. Kalau Nabi seorang kekasih yang maksum, tidak ada dosa, satu-satunya manusia yang paling sempurna, tetap merasai kesakitan ketika sakarat. Apatah lagi kita, wahai sahabat-sahabat sekalian. Apatah lagi kita yang banyak dosa, yang banyak silap, yang terlalu banyak khilaf. Ketika menghadapi sakarat, sakitnya ya Allah, sakitnya. Yang mana di antara pengajaran hadis yang kita baca, 3 hadis yang kita baca ni, iaitu merakamkan peristiwa kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tak sanggup terus berhadapan dengan baginda. Waktu ni Sayyidatina Aisyah baru umur 21 tahun. Muda lagi dia kata, aku tak sanggup menghadap dengan baginda, tengok dia sakit, tengok dia bermunajat pada Allah. Tidak, dia cukup susah nak minta dia sembuh sakit. Dia akan merasai kesakitan dia, tapi sakarat ni sakit sangat. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bantulah dia, ringankanlah sedikit rasa bebanan kesakitan ni. Maka jumhur ulama mengatakan peristiwa ini berlaku pada pagi Isnin, yang mana keadaan baginda berbetulan dengan 12 Rabiul Awal. Tarikh kelahiran baginda berbetulan 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijrah. Perginya satu jasad yang paling dicintai oleh manusia, paling dicintai oleh haiwan, paling dicintai oleh para malaikat, paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak bidadari. Nabi sakit, Nabi ni mula sakit pada 29 Safar. Sebab tu, dulu orang suka kata bulan Safar ni bulan sakit, bulan penyakit. Kalau nak kahwin, jangan kahwin bulan Safar. Dulu-dulu punya pendapat khurafat. Sebab mereka kata Nabi mula sakit pada bulan Safar. Tak ada sangkut paut pun. Ada kata bulan 29 Safar sama ada hari Selasa ataupun hari Rabu. Permulaan dia sakit. Jadi dia wafat pada 12 Rabiul Awal. Tak sampai 2 minggu lah. Dalam 13 hari lagu tu lah Nabi sakit. Dan kemudian baginda dalam keadaan syuda. Syuda ni maksud dia sakit kepala yang amat
yang amat sangat sakit dalam kepala. Tak tahulah masa tu tak ada scan dah. Yang mana dia kata hinggalah kepada 4 hari sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, 8 Rabiul Awal Nabi tak mampu lagi nak keluar untuk bersolat. Hak yang tu dia keluar lagi. Sampai kepada 8 Rabiul Awal tu dia dah tak mampu dah untuk nak keluar solat. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi nabi ganti baginda sallallahu alaihi wasallam. Menurut ulama, jumlah keseluruhan solat yang diimamkan oleh Abu Bakar semasa Nabi sakit iaitu 17 kali solat, bermula daripada solat Isyak. Yang ni 17 kali. Memandangkan daripada peristiwa ni, maka selepas Nabi wafat terus dilantik Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selepas Nabi, sebab Nabi percaya bahawasanya satu-satu sahabat yang boleh memikul amanah yang ditinggalkan oleh Nabi tak lain dan tak bukan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan sebab itu sahabat-sahabat yang lain, walaupun mula-mula orang Ansar agak keberatan menerima pelantikan Abu Bakar As-Siddiq, tapi bila dihitung kembali berapa kali dia jadi imam. Waktu Nabi sakit, dia kira-kira 17 waktu. Bukan 17 rakaat, 17 rakaat sehari semalam. 17 waktu sepanjang dia Nabi sakit. Dan apabila dia kata bawa keluar juga Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah dibantu oleh seorang sahabat yang lain bawa Nabi keluar sembahyang berjemaah. Mereka tanggung Nabi di kiri dan kanan, papah kedua-dua belah tangan Nabi, tetapi ternyata kaki Nabi dah tak boleh nak letak tapak tu. Dia terkulai. Bila terkulai, dia bawa juga Nabi heret di atas tanah tu, kaki dia heret. Kemudian Abu Bakar tengok hujung ibu jari kaki Nabi ni berdebu. Abu Bakar kata kat sahabat, esok jangan bawa keluar dah, dia ada sakit. Sebab kaki dia dah tak boleh nak angkat. Dia biar terkulai, dia heret dia. Nampak kesan kaki dia tu sehingga nak sampai ke tempat sembahyang. Dulu bukan ada batu mamar macam lah ni Dulu hanya tanah debu sahaja. Tapi Nabi pergi sembahyang sampai tahap tu kita ni silap sikit saja tak mau pindah Tapi Nabi SAW sampai kepada tahap tu. Baginda di bawah. Dan ketika ni lah Sayyidatina Fatimah yang berada di muka pintu kata cukuplah ayah, dah tak mampu dah sangat-sangat. Dialah duduk dengan ayah dia. Dan diceritakan di dalam hadis riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, isteriku hilang, tenggelam dalam tangisan bapa dia. Dia tak balik ke rumah. Dia ada anak Dia minta izin kepada Sayyidina Ali untuk lepaskan dia duduk dengan ayah dia sepanjang tempoh. Ayah tu sakit Jadi ini nak jadikan satu hadis. Kita anak perempuan, mak ayah kita sakit, kita ada suami. Alhamdulillah kalau dapat suami tu baik, dia lepaskan. Tak apalah, pergi jaga mak sakit ke atau ayah sakit. Dia redha. Jadi boleh. Kalau suami tak redha, kalau dapat suami yang agak menguji, dia tak bagi pergi. Maka ketika ni walaupun sayang macam mana dekat mak ayah kita, kita tak boleh nak pergi jaga. Kalau dia kata tak kat siang je, malam balik, kena aku. Inilah yang kata Sayyidina Ali, dia cukup taat kepada suami. Dan dia juga seorang anak yang paling taat. Dia minta kepada Ali sambil terisak-risak menangis, izinkanlah aku untuk duduk bersama ayahku. Bolehkah suami dia nak biar? Bolehkah suami dia nak kata tidak? Dan dia kata, hilangnya Fatimah di sisiku daripada hari mula Nabi sakit sampai Nabi wafat. Tapi setiap hari Sayyidina Ali pun ada di situ sama-sama menyaksikan. Baik. Hadis seterusnya. Hadatsana Hasan bin Sabah
Al-Bazzar qala haddatsana Mubashshir bin Ismail an Abdurrahman bin Ala an abihi an ibn Umar an Aisyah qalat la aghbitu ahadan bahawni mautin ba'dalladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku tidak pernah lagi merasa dengki kepada seseorang yang meninggal dunia dengan mudah setelah aku melihat betapa berat datangnya ajal yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah selepas Nabi wafat. Lepas Nabi wafat, dia kata, aku tak dengki lah. Aku tak dengki dah tengok orang mati senang je. Sebab apa? Aku tahu macam mana dahsyatnya satu kematian. Kalaulah kekasih Allah itu dahsyatnya menghadapi satu kematian, apatah lagi yang kita ni. Seolah-olah itulah maksud lafaz hadis daripada Aisyah ni. Yang mana dia kata, semasa baginda wafat, baginda berada di atas ribaanku, aku tengok, aku saksikan sendiri betapa sukar. Kan dia minta, di antara yang Nabi minta kayu sugi. Kan? Sebab apa? Waktu ni adik Sayyidatina Aisyah datang ziarah Rasulullah. Abdullah bin Abu Bakar. Dia bawa sugi, dia sambil bersugi, dia menghadap dengan Rasulullah ni, dia sambil bersugi. Lepas tu Rasulullah tengok Rasulullah ni di antara insan yang paling menjaga kebersihan. Dia minta nak bersugi. Dia pandang saja sebenarnya. Dari cerita, bila dia pandang tak lepas-lepas pada kayu sugi yang ada di tangan Abdullah bin Abu Bakar. Lepas tu Sayyidatina Aisyah kata, nak sugi ke? Dia angguk. Dia nak sugi. Kemudian Aisyah ni mintalah dekat adik lelaki dia. Ada tak? Dia kata ada yang baru. Dia pun ambil dalam poket dia yang baru. Sebab yang ni bekas, dia dah guna. Dia ambil yang baru. Aisyah pun tengok kan kayu sugi ni. Bila mana hak baru, dia tak berbulu lagi di depan. Aisyah pun gigit di bahagian depan agar dia lembut untuk dia masukkan ke dalam mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia gigit tu dia sugi lah. Dia tolong sugi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah lidah. Kita kata apa? Beruh lidah. Beruh lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Aisyah, betapa bangganya aku saat itu kerana air liur aku bercampur dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas tu dia kata, apabila aku tengok orang mati nampak senang, aku tak rasa dengki. Sebab aku tahu macam mana keadaan orang yang menghadapi sakarat ni. Dia cuma tak boleh cerita je. Dan dalam menghadapi sakarat ni, Aisyah saksikan sendiri macam mana 10 orang malaikat yang masuk ke dalam bilik Aisyah ni. Ada yang duduk pada bahagian kepala, ada yang duduk pada bahagian kaki. Masing-masing nak melakukan tugas yang memegang. Tapi Nabi dia pun tak pegang lah sampai tahap tu. Kita ni diceritakan dalam beberapa hadis, 10 malaikat akan masuk. Bukan malaikat bermula daripada Jibril, Mikail, yang masuk Israel seorang. Yang 9 lagi tu adalah petugas-petugas yang diseru untuk mencabut nyawa. Ditekan kita pada hujung kaki, ditekan pada lutut, ditekan pada pinggang dan juga bahu. Agar tak nampak kita tu terangkat. Oleh kerana sakit ketika mana nyawa disentak. Nyawa dicabut. Nama pun cabut. Kan? Nama pun cabut. Bukan dia nak boleh cabut pelan-pelan, dia tak cabut. Jadi kata Aisyah, kalau kita menyaksikan cara orang mati macam mana, kita tak boleh nak nilai. Kita kata mati senang. Dia pandang ke atas, dia pergi saja. Kan kadang-kadang kita hadapi itu. Kadang-kadang ada yang kita nampak dia
Angkat tangan pelan, dia letak habis, dia tu terkulat. Macam tu. Kata Aisyah, aku tak dengki dah tengok orang macam tu. Sebab aku tahu, di dalam rohnya sedang berdialog, berbicara dengan malaikat yang ada ni. Tu yang kata malaikat maut nanti main cerita. Aku dah pergi cari dah rezeki hang daripada timur ke barat, utara ke selatan. Aku tak jumpa setitik ayak pun. Bermakna hari ni tak ada dah. Tak ada dah rezeki. Kita yang duduk di tepi jenazah ni kan guna sudu, suap air dekat dia, ataupun kita bagi basah sapu tangan, kita letak di bibir mulut dia. Kita tuang air dalam mulut pun tak masuk ke dalam, dia bertakung. Rupanya tak ada rezeki dia dah. Setitik pun tak masuk dah. Kata Israel, aku dah cari. Rezeki tu memang dah tak ada. Bila dah tak ada, maka hari ni adalah hari terakhirmu. Dan ketika mana keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam ni, Jibril mai pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Israel duduk di hujung kepala. Jibril tengok Nabi dalam keadaan yang amat sangat punya sakit. Jibril kata, wahai kekasih Allah, mahukah aku minta kepada Allah untuk dipanjangkan usiamu hingga kiamat? Memang boleh dapat. Boleh dapat. Kata Rasulullah, kalau kata nak minta, aku dah minta. Rasulullah boleh minta. Tak payah guna Jibril. Betul kan? Permohonan kekasih pada kekasih. Berapa dia nak guna orang tengah? Lepas tu tapi kata Rasulullah, tugas aku dah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Antara ayat-ayat terakhir dalam Al-Quran yang turun pada hari ini, saksikanlah bahawasanya telah sempurna bagi kamu agama kamu dan redalah kamu menerima Islam itu sebagai agamamu. Bila mana semua dah sempurna, syariat dah sempurna, maka kata Nabi SAW, tugas aku dah selesai sebagai utusan Allah. Saksikanlah ya Allah, baginda tak pernah senang. Saksikanlah ya Allah, baginda tak pernah kenyang. Saksikanlah ya Allah, baginda tak pernah sekatih-pekatih bahagia. Sentiasa diuji dengan derita. Allah. Sebab tu dia kata, cukuplah. Cukuplah. Dia nak kembali dah kepada Allah Ta'ala. Dan kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu disambut oleh anak-anak bidadari pada setiap lapisan-lapisan langit. Di bawahnya roh baginda yang putih cemerlang. Di dalam satu bekas yang berwarna hijau, lagi berbau harum. Ini di antara hadis-hadis yang menceritakan saat kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya. Tapi sakit nak mati tu tetap dirasai. Maka kata Aisyah, aku tak dengki dah tengok orang. Aku tak dengki dah tengok orang senang. Sebab aku tahu macam mana keadaannya. Allahu Akbar. Mak saya selalu kata, bila dia tengok orang mati, dia nanti kata, dia terlepas dah satu azab. Itu azab sakaratul maut. Dia dah rasa dah. Tinggal kita yang duk tunggu. Bila lah nak rasa. Macam mana lah nak rasa sakitnya. Sakaratul maut. Kita kalau waktu kita mengandung, kita nanti suka tanya orang yang dah melahirkan anak kan. Dia akan cerita macam ni, macam ni, macam ni. Kita ni yang tengah duk kira hari bulan ni, dia dah nak sampai. Dalam keadaan berjaga-jaga ni, macam mana lah sakit. Sakit sungguh dia kata sakit, tak kata nak cerita. Sakit nak mati adalah sakit nombor satu, sakit nak melahirkan anak, sakit nombor dua. Rupanya sakit nak melahirkan anak jatuh nombor dua. Beruntunglah wanita yang melahirkan anak. Sebab dia boleh dah rasa sikit. Tapi ada lagi satu ni. Sakit sangat-sangat. Sakit yang tak tahu nak cerita.
Bahkan kalau orang sentuh hujung jari ya dekat kulit kita, rasa macam nak terbakar, punya sakit. Sebab tu yang sebaiknya sapulah air. Sapulah air. Kan bila mana Nabi nak bangkit duduk tu jangan sebab dia nak qada hajat. Kata Aisyah, sebenarnya orang yang sakit nak mati ni, dia akan rasa macam-macam. Nak terkencing, nak terberak, semua rasa nak. Kalaulah Allah Ta'ala izinkan, kita dapat lihat macam mana roh itu dicabut daripada jasad. Nescaya kita semua takut. Melambung-lambung. Macam ayam kena sembelih tu. Sementara nak terpisahnya roh daripada jasad. Melambung-lambung. Sakitnya, ya Allah. Takut kita nak hadapi benda ni. Tapi dia adalah satu-satu perkara yang amat pasti. Kita baca hadis terakhir inilah. Hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala hadatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman bin Abi Bakrin wa huwa ibnu Mulaiki an ibnu Abi Mulaikah an Aisyah qalat lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi wa qala Abu Bakrin sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu qala ma qabadallahu nabiyya illa fil mawadhi' alladhi yuhibbu an yudfana fihi idfinuhu fi mawdi'i firash. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berselisih pendapat tentang tempat baginda akan dikebumikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Baginda pernah menyatakan bahawa Allah tidak akan mencabut nyawa seorang nabi melainkan di tempat yang diinginkan untuk menjadi tempat pengkebumiannya. Maka kebumikanlah baginda di tempat tidur baginda. Sebab itulah jasad baginda ada dalam raudhah hari ini tu nah. Itu adalah bilik Sayyidatina Aisyah, bilik tidur Nabi. Nabi dimakamkan di dalam bilik tidur. Walaupun ketika ini Raudhatul Baqi' dengan Raudhah jauh tak? Tak jauh kan Baqi'? Dekat saja kan? Bila wafatnya Nabi SAW, berselisih pendapat lah. Ikhtalafu. Orang kata kita buat pergi Baqi' lah sebab di dalam Baqi' tu ada anak-anak dia, ada isteri-isteri dia, ada sahabat-sahabat dia, semua ada dalam. Kita bawa dia ke Baqi'. Dan Nabi selalu ziarah perkuburan Baqi'. Lepas tu ada kata tak boleh kita buat pergi ke Baqi', kita sempurnakan dia dalam masjid. Maka Abu Bakar ketika ini mengambil peranan. Yang ni dia kata, aku dengar Nabi pernah kata, di kalangan Nabi kekasih-kekasih Allah ni, jikalau wafat, tang mana juga dia wafat, dekat situlah dia dikebumikan. Dan kata Abu Bakar As-Siddiq, semasa baginda SAW ni sakit, dia selalu tanya, hari ni hari apa? Lah kan dia sakit dalam antara 12-13 hari dia sakit. Dia akan tanya, hari ni hari apa? Hari ni hari apa? Tak ada kenapa dia tanya. Dia nak balik rumah Aisyah. Dia nak balik rumah Aisyah. Dan ketika tu, dia ada di rumah isteri Nabi yang bernama Maimunah. Maimunah ni seorang isteri yang paling memahami hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila sakit, mata dia pandang rumah Aisyah. Sebab apa? Rumah Aisyah tu tepi dengan masjid. Bukan kata dia nak balik duduk dengan Aisyah, dah. Tepi dengan masjid, dekat dengan masjid. Dia jenguk saja ke pintu, dia dah nampak dah. Dia nampak soft sahabat dah. Jadi dia senang. Yang lain mungkin terjauh sikit. Walaupun Nabi ni, walaupun dia miskin macam mana pun, dia tak bubuh isteri dia dalam satu rumah nak. Itu dipanggil hajar. Hajar ni satu bilik. Adalah rumah mereka masing-masing. Walaupun berdekatan. Tapi di pada rumah masing-masing. Ini kahwin banyak, bubuh satu rumah. Itu bukan sunnah nak. Tak masuk kat pasal itu. Lepas tu, bila mana Rasulullah SAW tanya pada Maimunah, hari ni hari apa? Maimunah tanya dia, nak balik rumah Aisyah ke?
Nabi diam saja. Nabi kata hari ini giliran rumahmu. Hari ini giliran rumah Maimunah. Lepas tu Maimunah kata tak apa saat nak jumpa kakak-kakak yang lain. Isteri-isteri yang lain bermusyawarah lah. Isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kata lah ni sepakatlah. Kita bawa lah suami kita ni balik rumah Aisyah. Dia usung isteri-isteri dia ni. Usung dia berbalik ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia memang nak balik ke situ sebenarnya. Nah. Jadi dia wafat di situ. Maka dia pun dikebumikan di situ. Atas saranan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ilham daripada Allah Ta'ala. Yang mana hari ini Alhamdulillah kita dapat ziarah kita dapat ziarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak tengok makam dia, dapat jejak raudhah. Masuk raudhah ni tak tahulah. Air mata ni mengejut turun. Bagaikan tak tahu pasal apa, tapi dia turun laju sangat. Baru masuk raudhah, bukan masuk makam, baru nak bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hati ni duduk. Lagi kencang. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahu Akbar. Macam nak luruh jantung rasa nak. Menangis tak ternabat, tak tahu pasal apa. Kita tak tahu pasal apa. Mungkin terlalu rindu. Tak dapat nak digambarkan. Tahu pula yang Rasulullah tahu kita mai. Dia tahu kita siapa, nama kita siapa, bin apa. Dia tahu kita mai, ziarah dia. Walaupun ziarah kami pada pandemik yang lalu, 2-3 bulan yang lalu lah, tak boleh masuk raudhah. Ziarah baru ni yang paling sedih sekali sedih sangat-sangat. Dapat tengok kubah hijau pun jadilah. Tapi bila saya bawa jemaah saya pergi tengok, pergi berdiri di kubah hijau, polis Arab halau, Allahu Akbar, ya Allah. Sesungguhnya aku tak layak nak jumpa dengan Rasulullah. Bahkan kubah hijau pun aku tak boleh pergi. Mungkin dosa yang aku bawa terlalu banyak, ya Allah. Saya muhasabah diri saya. Suatu polis halau kami jemaah semua. Bukan jemaah saya aja. Termasuk jemaah Ustaz Zainal Asri ramai. Dia saya ingat ada 60 orang. Jemaah saya ada dalam 40 orang. Bila kami dihalau saya rasa sedih. Siapalah aku di sisi baginda, ya Allah. Aku nak main tengok kubah pun tak boleh. Apatah lagi nak masuk raudhah. Tak layaknya diri ni. Saya letak diri saya sehina-hina. Subhanallah, ya Allah. Janganlah jadi macam tu, Terimalah aku, ya Allah. Ya Rasulullah, terimalah aku sebagai umatmu. Itulah yang boleh kita panjat dan rafakkan kepada Allah Ta'ala. Mohon agar diterima diri yang serba kekurangan. Diri yang penuh hina ini. Anda tak dapat menjadi kekasih, memadai menjadi khadam. Aku rela, ya Allah. Jangan dilemparkan aku. Aku tak sanggup. Allah alam. Ina tak? Saya dah hantar kat Ina. Ina buka ni. Okey, ni ada lirik lagu. Tapi tak banyak lah. Sebab baru semalam buat. Di Kak Rosmah tolong print. Tolong print. Share lah. Ini adalah syair. Okey. Saya buka lagi. Buka WhatsApp. Yang saya hantar lagi nanti. Tu. Dah hantar dia pun? Okey, tak apa. Saat saya buka lah. Saya buka. Untuk kita sama-sama.
Tak apa share nak. Tak banyak. Seorang sikit. Tengok. Ni sejarah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ada qasidah sejarah kelahiran baginda. Seronok sangat nah bawa qasidah kelahiran baginda. Tapi sedih sangat nah bila kita qasidah kepergian, tajuk nasyid ni kepergian nah. Okey dah nak share lah seorang sikit nah, tengok seorang sikit nah. Nanti kita putus state.
lirik lagu ni dia sebenarnya adalah syair. Dia syair seorang perindu Nabi SAW, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dia yang buat syair ni, tapi diperbaharui oleh kumpulan intim, lalu dia buat nasyid. Tapi kita bukannya nak berhibur, sekadar menghayati. Dan kalau kita tengok lirik dia pun semua dipetik daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah diri saya sendiri. Patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Yang datang tak serupa. Bersaksikanlah ya Allah, sesungguhnya kami juga merindui Nabi SAW. Andai ada rezeki di mahsyar nanti, kita jumpa dengan dia lah. Kalau ada rezeki lah, jumpa di mana? Di Haud Kautsar. Saat kita dahaga, kita nak minum, Nabi ada di Haud Kautsar. Mudah-mudahan ada rezeki kami ya Allah, dapat minum dari telapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada soalan? Terima kasih. Kalau tak ada apa, saya sudah dulu saya minta maaf sekali lagi. Hari ini terlebih emosi tak boleh tahan bila ingat kat Rasulullah Dan saya pun yakin perempuan juga macam tu, tidak ada cinta yang terlebih agung melainkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzabal qubur wa qina 'adzabal mahsyar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Esok saya tak ada kuliah saya ada high sikit esok saya tak ada kuliah. Jadi Rabu kita sambung balik insya-Allah. Panjang umur, ada rezeki, kita jumpa lagi InsyaAllah ta'ala. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Kita berpisah dengan sallu ala Nabi sallallahu